أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita ingin meneruskan surah An-Najm, surah yang ke-53, dan kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Safa apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Suara nampak slow sikit ya. Ya, kita pakai tone rendah sikit. Tone rendah sikit. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, walau apa pun cabaran Ustaz ya, teruskan kita meneruskan hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Kita doakan terus sihat dan terus doakan kami juga sihat dan terus kita lancar untuk meneruskan halaman 527. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 527. Pun mula daripada ayat 27 hingga 30, kecaman dan cecaan terhadap musyrik atas dakwaan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pada ayat 31 hingga 32, balasan bagi orang yang berbuat buruk dan orang yang berbuat baik serta kriteria orang yang berbuat baik. Dan diikuti pada ayat yang ke-33 sehingga ayat 41, kecaman dan cercaan terhadap sebahagian orang musyrik yang menjadi kelompok orang kaya kerana berpaling daripada mengikuti kebenaran. Dan juga pada ayat 42 hingga 44, beberapa sifat Ar-Rabb, bahawa Allah akan mengembalikan manusia seperti sedia kala. Mari sama-sama kita lihat dahulu ayat 27 hingga 32 memulakan majlis kita pada hari ini. Bersama, silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi sekali kita bersama-sama dalam My Quran Time baca faham amal, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan suara Ustaz Faz dengan dapat seperti biasa balik. Amin, amin. Walaupun suara agak parau ketika ini, tapi masih lagi boleh meneruskan dengan suara tone agak rendah, tapi insya-Allah mudah-mudahan yang penting kita dapat sama-sama belajar Al-Quran Karim. Syafaqallah Ustaz Faz. Baik, kita nak baca ayat 27 hingga 32 Ya. Ayat 27 hingga 32 surah An-Najm. Jom sama-sama kita mulakan bacaan kita dengan maqam bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم
inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladhina asa'u bima 'amilu liyajziyal ladhina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladhina أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-27 hingga 32 untuk sama-sama kita menyambung kepada perbincangan surah An-Najm, di mana semalam kita pun sudah melihat kepada bagaimana Allah menyatakan wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'a, iaitu berapa banyak malaikat yang di langit itu yang mereka itu tidak mampu untuk memberi syafaat kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada orang menyembah kepada malaikat, menyembah kepada jin, menyembah kepada nabi pun ada yang disembah, ya, bukan untuk diikuti, ditaati, yang membawa kepada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sebab mereka berbuat demikian? Mengapa mereka dapat berbuat sesuatu yang tidak berasaskan kepada wahyu? Allah menyatakan innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, sesungguhnya mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat, la yusammunal malaikah, mereka menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Maksudnya dia namakan perempuan. Dan apa yang kita boleh faham di sini, orang yang tidak takut, tidak beriman pada hari akhirat ini, mereka sanggup membuat teori-teori mereka sendiri. Mereka kata boleh pergi ke gunung jerai, ya, bolehlah mandi dengan air kolam ini, nanti boleh sembuh penyakit itu, ini apa sebagainya. Itu semua adalah orang yang tak takut akhirat, Ustaz. Orang takut akhirat, dia tidak akan buat teori-teori palsu, kan. Pandai-pandai pula cakap gunung jerai, gunung daik apa sebagainya, ya. Gunung daik bercabang 3 tu tak ada masalah dalam pantun, kan. Tapi amalan-amalan khurafat itu, mereka kadang-kadang ada tok guru yang memberi tahu perkara-perkara tersebut, tetapi tok guru ataupun yang mengikutnya itu tidak sebenarnya beriman. Ini Allah bongkarkan, ya, kerana kalau mereka takut pada hari akhirat, maka mereka tidak akan mengikut kepada nafsu, tetapi mengikut kepada wahyu yang sebenar-benarnya daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lahum bihi min ilm, mereka sebenarnya tidak ada ilmu, ya. Kalau ada ilmu pun mereka sebenarnya hanya mengikut kepada zon. Apa maksud zon yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu prasangka. Mereka tidak ada asas ilmu yang daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah. Mereka membuat teori-teori yang sendiri. Wa inna dhanna la yuni minal haqqi syai'a. Dhan, ya, teka-teka, prasangka, teori-teori yang tidak berasas, dia tidak berguna langsung pun dalam membawa kepada kebenaran.
Ya, ada orang kata tak apalah kita campur-campur sikit kan, yang prasangka dengan yang Quran dan sunnah. Takkan semua Quran sunnah je kan. Quran berapa halaman saja. Ada yang cakap sampai gitu Ustaz. Ya, ada yang kata bahawa kalau kita belajar daripada Quran ni saja, nanti macam mana pula pendapat-pendapat lain? Hidup ni lebih luas daripada Quran. Itu adalah pendapat-pendapat mengikut kepada zon, dan sudah tentunya ada kaitan dengan nafs ataupun hawa yang telah dijelaskan semalam, di mana Allah memberi komentar orang-orang yang ikut zon ini sebenarnya dia juga dah prasangka, akhirnya dia mengikut kepada hawa nafsu dan akhirnya tidak mampu membawa kepada sebarang kebenaran. Al-haq syai'a, sedikit pun ya tidak terkait. Fa'arid, apa yang perlu dilakukan oleh nabi kepada orang-orang yang berprasangka, yang tidak berasaskan ilmu ini? Berpalinglah ya daripada mereka yang berpaling ini. Maksudnya jangan layan kepada orang begini, an zikrina walam yurid illal hayatad dunya, ya, mereka ini sebenarnya tidak ada lain selain daripada inginkan kepada kehidupan dunia semata-mata. Allah bongkar sekali lagi. Kalau tadi Allah cakap bahawa mereka tidak beriman pada hari akhirat, rupa-rupanya kerana mereka inginkan dunia. Mengapa dunia Ustaz ya? Dia bawa hurafat ini, dia boleh buat bisnes pun kan. Kalau nak pergi ke atas nanti beli ayam golek ke, ayam kain kuning ke, macam-macam lah, lepas tu bagi upah kepada si cikgu tersebut ataupun kepada siapa yang bawakan teori-teori tentang khurafat tersebut. Itu adalah peluang bisnes ataupun nak menaikkan darjat, nak menyatakan bahawa saya ada teori, ada kaedah yang lebih shortcut berbanding dengan kalau kita memohon terus pada Allah untuk disembuhkan daripada sebarang penyakit. Perkara-perkara ini perkara yang perlu kita beri perhatian, dan Allah membongkar mereka ini inginkan kehidupan di dunia semata-mata. Zalika mablughuhum minal ilm. Ya, ini adalah tahap paling tinggi daripada ilmu mereka. Ini sebagai satu pelecehan, sebagai satu penghinaan Allah kepada mereka yang katanya ada ilmu, tapi ilmu mereka hanya boleh berhenti sampai dunia semata-mata. Ya, padahal inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah tahu siapa yang sesat dan yang mendapat hidayah Ustaz ya. Pasal bila dapat hidayah, dapat Quran, dapat as-sunnah ini, kita ikut syariat yang lengkap, dia bukan sekadar sampai di dunia yang kita hidup ini semata-mata. Kita boleh mengetahui sampai alamul ghaib, sampai ke akhirat, dan itu adalah ilmu yang lebih diperlukan. Itu kalau orang yang dapat hidayah. Tapi kalau tidak, bila tak dapat hidayah, tidak mahu mengikut kepada hidayah, ya, mungkin dia baca Quran tapi dia tidak mahu ikut kepada Al-Quran ini, maka orang itu hanya berfikir hanya pada takat dunia semata-mata. Maka apakah balasan pada mereka yang sesat, yang tidak mahu mengikut ilmu yang benar, dengan mereka yang mahu mengikut hidayah dan berbuat kebaikan? Ayat 31 kita baca sekali lagi kerana ini adalah satu penerangan, satu peringatan yang perlu kita beri perhatian, terutama kalau kadang-kadang kita tengok Ustaz ya, ada orang buat nampak macam buat baik, dia derma, dia tolong orang, buat baik dengan ibu, ayah dan sebagainya, tetapi rupa-rupanya Allah memberi amaran. Dalam ayat 31 kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tir. Baik, masya-Allah, dalam kita melakukan kebaikan sudah pasti kita mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam buat kebaikan juga kita pasti kena mengetahui tentang prasyarat ataupun masalah hati dan sebagainya, supaya kita dapat mengambil kebaikan tu dengan baik, dapat melakukan dengan sempurna. Dan kita dengar ayat 31, Ustaz Fas akan tadabbur sebentar nanti. Walillahi ma fis samawati. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Sadaqallahu. Surah Al-Azim, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan, dan dia akan memberikan balasan kepada orang yang membuat kebaikan dengan pahala yang lebih baik. Al-Husna itu adalah yang paling baik.
Apa yang perlu kita beri perhatian di sini, Allah menyatakan bahawa Allah lah pemilik langit dan bumi. Kita tahu perkara tersebut, tetapi lebih daripada itu untuk Allah membalas ya kepada siapa? Kepada orang yang berbuat keburukan bima amilu. Kat sini sebenarnya istilahnya sepatutnya kalau asau bima sayyi'ah, maksudnya memberi keburukan kepada amalan keburukan yang dibuat, tetapi Allah gunakan perkataan amilu. Mengapa perkataan amilu? Biasanya perkataan amilu ini adalah perkara kebaikan, tetapi kebaikan yang dibuat, amal kebaikan itu dibuat atas dasar yang tidak benar. Satu, ilmunya tidak benar ataupun niatnya tidak benar ya. Contohnya ada orang pada zaman dulu Ustaz ya, kalau tengok dalam surah Al-Maun itu, pembesar-pembesar di Mekah itu mereka sembahyang ya. Mengapa mereka sembahyang? Mereka sembahyang itu bukan kerana beribadah pada Allah, tetapi nak membina reputasi mereka yang bagus agar mereka terus mendapat bisnes ataupun projek memberi air kepada para hujaj ya, kepada orang yang menunaikan haji di Makkahul Mukarramah. Jadi bila mereka sembahyang, dia macam ahli politik lah Ustaz ya. Pada waktu nak pilihan raya tu, dia datang bagi makan, datang sembahyang. Selama ni tak muncul pun ya, waktu dekat-dekat nak pilihan raya tu dia muncul, bagi makan, dia suap kepada anak yatim. Selama 4-5 tahun tak muncul-muncul kan. Yang itu bukannya, dia memang amilu, memang perkara kebaikan, tapi Allah kata liyajziyal ladzina asau bima amilu. Allah akan balas keburukan atas amal yang mereka buat. Kerana mereka buat itu bukan kerana Allah. Kalau dalam surah Al-Maun itu, sembahyangnya itu sahun, lalai ya. Mengapa mereka lalai? Mereka hanya nak menunjukkan kebaikan, riak kepada manusia agar pilihlah saya, undilah saya kerana saya boleh dipercayai, padahal sebenarnya itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bagi orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik, Allah kata Allah akan bagi al-husna, akan beri yang lebih baik, yang terbaik kepada mereka yang selalu membaiki amal dalam hidup kita. Kita sembahyang, kita baiki lagi, kita punya khusyuk, kita memahami apa yang kita belajar ataupun yang kita baca dalam sembahyang kita, itu adalah orang yang ahsanu, iaitu terus berbuat kebaikan. Malah lebih daripada itu, perkataan ihsan ini maksudnya ialah cuba untuk buat yang terbaik, baik daripada masa ke semasa dalam apa sahaja yang kita laksanakan. Jadi ini adalah ayat 31 sebagai satu perkara, dan lebih daripada itu bercakap tentang alladzina ahsanu ini, Allah beritahu mereka ini mempunyai keutamaan. Ya, keutamaan dalam hidup mereka. Itu yang dinyatakan pada ayat yang ke-32 Ustaz ya. Mungkin kita baca sekali lagi ayat 32. Dia amat istimewa dan ia perlu diberi perhatian. Jangan sampai kita ini mengutamakan yang kecil, yang besar itu tidak diberi perhatian dalam hidup kita. Ayat 32 sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-32 ini adalah ayat yang panjang Ustaz ya. Ada 4 baris di situ. Jadi kita nak lihat sedikit demi sedikit ya. Kita tengok pada apakah sifat ahsanu, orang yang berbuat baik. Ya, kita tahu orang buat baik ini terus baiki kualiti apa yang dibuat, tetapi Allah memberi highlight alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm.
wal fawahish illa lamam. Ya, orang yang berbuat baik ini dia mempunyai keutamaan dalam hidupnya, iaitu dia menjauhi perkara-perkara dosa besar dan perkara-perkara keji kecuali al-lamam. Okey, baik, kita tengok dahulu kepada ayat janibuna kabairal itham. Apa dosa besar? Contohnya seperti membunuh, berzina, riba, menipu ataupun arak. Ya, ada pelbagai, ya, kalau mengikut Imam Zahabi itu ada sekitar 60-70 dosa-dosa besar, ya, termasuk homoseksual, perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Maka ini adalah keutamaan bagi orang yang ihsan ataupun ahsanu yang kita baca daripada ayat 31. Ya, dia memberi keutamaan, dia cuba jauhi perkara-perkara dosa besar. Ya, ada orang yang cuba untuk dia menambah amal, dia menambah zikir sunatnya, menambah perkara baik, tetapi dalam masa yang sama dia tidak meninggalkan perkara dosa-dosa besar, maka orang ini tidak digelar sebagai ahsanu. Ya, orang yang ahsanu ini adalah yang meninggalkan dosa besar dan juga perbuatan keji, ya, perkara-perkara keji yang tidak menjaga kepada maruah, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Baik. Jadi apakah yang penting di sini? Ada orang di dalam dunia ni ustaz, ya, dia kadang-kadang dosa kecil itu dia beri perhatian, dosa besar dia tak kisah. Ya, ataupun dia bukan dosa kecil. Ada perbezaan pendapat. Ada yang kata, oh, sepatutnya kalau sembahyang tu mesti angkat seluar ataupun turunkan seluar. Ataupun malam Jumaat itu kita baca Yasin ke tak baca Yasin. Dia memperjuangkan perkara tersebut. Tetapi bab orang sedang terlibat dengan riba, ada orang yang terlibat dengan rasuah, yang itu dia tak nak bincang pun. Dia tak nak cuba perjuangkan, dia perjuangkan kita mesti pastikan lawan orang yang tak baca Yasin malam Jumaat, ataupun kita mesti lawan orang yang tak baca Yasin malam Jumaat. Itu dia punya perbincangan. Dia tak bincang perkara ramai lagi orang tak solat, ramai lagi orang yang terlibat dengan riba, ramai lagi orang yang rasuah. Bila lagi kita nak melawannya? Jadi orang yang ahsanu ini, dia bab dosa besar dia lawan betul-betul dalam dirinya, dalam masyarakat, dan kemudian perkara-perkara keji illal lamam. Apa maksud dosa kecil? Dosa kecil ini adalah dosa-dosa yang boleh membawa pada dosa besar. Contohnya kalau kita borak-borak Ustaz, ya, borak-borak kat restoran ke, borak-borak kawan, nak beli rumah macam mana? Belilah dekat bank tersebut, kan. Dia punya bunga dia adalah 3.5, kan. Dan kemudian kau beli pakai apa? Pakai kad kredit. Bercakap tentang kad kredit itu sendiri pun kita tahu bahawa ia berkaitan dengan riba, maka itu adalah lamam. Ya, kerana itu adalah dosa kecil. Allah kata Allah boleh mengampunkan, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah ini luas keampunannya, tapi syaratnya apa? Kita mesti mendahulukan yang penting berbanding dengan perkara yang kurang utama, agar jangan sampai kita tersilap keutamaan. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu kada, iaitu bakhil, menahan ataupun tidak memberi. Perkataan ini kita akan jumpa nanti, ya, insya-Allah satu kali saja disebut di dalam al-Quran. Bagaimana pada ayat 34 nanti orang yang mempunyai masalah, ya, seorang yang sebenarnya tidak betul-betul beriman kepada hari akhirat, kepada Allah SWT, mereka ini kedekut. Istilahnya adalah wa'akda. Wa'akda ini lebih kurang macam buruk siku Ustaz, ya. Dah bagi dia minta balik. Kita akan baca nanti. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. InsyaAllah. Bersiku, ya. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده
tidakkah engkau melihat orang yang berpaling daripada Al-Quran dan dia memberikan sedikit daripada apa yang dijanjikan lalu menahan selebihnya? Apakah dia ada ilmu tentang yang ghaib sehingga dia dapat melihatnya? Suraqallahul Azim. Inilah petikan ayat daripada bahagian kedua yang akan kita baca sebentar nanti. Ada pertanyaan di situ. Afara'aital ladzi tawalla? Apakah mereka tidak melihat mereka berpaling daripada Al-Quran? Insya-Allah kita belajar sedikit tajwid dahulu sebelum kita meneruskan bahagian yang kedua. Kita lihat di slide kita. Pada ayat yang wa annahu huwa adhaka wa abka, ayat 43, sila zahirkan sebutan huruf-huruf dalam ayat ini. Okey, yang pertama sekali wa annahu, ada dua ha di situ. Wa annahu hu, ada dua ha. Wa annahu hu, dua ha, yang di tengah tu ada mad, mad dua harakat. Wa annahu huwa, dijelaskan dua-dua ha kat situ. Dan kita dah beritahu sebelum ni huruf ha ni huruf yang agak lemah. Lebih-lebih lagi dia dua-dua berdekatan, nak pergi tempat yang sama dua kali, nak pergi tempat yang sama, ha di mana, di pangkal halkum, nak pergi dua kali tempat yang sama, tempat yang lemah, memang dua-dua pula situ akan jadi lemah pula tu. Huruf ha yang kedua tu berada dalam kita kata apa, sebelum tu ada huruf mat. Wa annahu, hu pertama tu dipanjangkan dua harakat kan, huwa, wa annahu huwa, biar ha kedua tu pun jelas. Wa annahu huwa, jangan kita baca wa annahu wa annahu wa, tak bunyi macam satu waw saja, satu ha saja bunyi, kerana tenggelam ha yang kedua dalam huruf mat sebelum tu. Kemudian adhaka wa abka, adhaka wa abka, ada huruf dad yang mati. Huruf dad, ingat betul-betul huruf dad bukan huruf qalqalah. Huruf dad bukan daripada huruf-huruf qalqalah. Maka tak boleh kita lantunkan dia sebagaimana ramai yang baca huwa adhaka wa annahu huwa adhaka. Tak boleh adhaka. Dibunyikannya, dikuatkan huruf dad, tetapi tidak dilantunkan seperti qalqalah, qaf umpamanya, aqa, seperti ta, nutafah, tapi dad tidak ada qalqalah. Wa annahu huwa adhaka wa abka, 1 2 3. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sadaqallahu alazim. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi, ya, bagaimana untuk kita membaca dengan jelas perkataan wa annahu huwa. Sebentar tadi Ustaz ya, diberikan penekanan untuk pastikan bahawa hurufnya jelas. Dan mengapa ada dua kali pula di situ ya. Wa annahu itu sebenarnya sesungguhnya dan sesungguhnya dia, tetapi ada ulangan huwa di situ, sudah tentunya ia juga penekanan Ustaz ya, untuk kita memahami lebih lanjut lagi tentang siapa Allah yang kita akan baca sebentar lagi. Namun sebelum itu kita lihat dahulu kepada ayat 32 di mana kita sudah pun dijelaskan orang-orang yang ahsanu itu adalah yang mengutamakan yang utama ya. Jangan tersilap keutamaan ya apabila bercakap tentang inna rabbaka wasi'ul maghfirah, Allah mengampunkan kepada dosa-dosa kecil apabila seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar dan juga perkara keji. Malah kalau katakan terlibat dengan dosa besar, perlulah diusahakan untuk mendapat keampunan daripada Allah. Allah menyatakan huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah mengetahui ya tentang dia menciptakan kamu daripada bumi ini, daripada tanah, dan kemudian kamu berada pada janin dalam perut ibu-ibu kamu. Maksudnya apa di sini? Sebenarnya Allah nak menyatakan bahawa Allah amat mengetahui. Allah amat mengetahui siapa kita sebenarnya ya. Ada buat dosa besar, ada buat perkara fahisyah ke ataupun buat dosa kecil, Allah tahu. Allah tahu. Dan adakah kita diampun ke tidak, Allah tahu. Dan atas dasar itu, dalam kehidupan kita ini, fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu menyucikan diri kamu. Jangan menyucikan ini Ustaz ni, kata bahawa saya ni dah baca Quran banyak ni, dekat nak habis 30 juzuk dah. Kemudian saya solat, saya infak dah umrah 2-3 kali, haji 4-3 kali kan. Bila kita cakap begitu, nak menunjukkan bahawa oi alhamdulillah lah saya ni dah 30 juzuk dah tadabbur.
Perkataan-perkataan itu adalah perkataan menyucikan diri. Allah kata jangan buat begitu. Mengapa? Kerana Allah lebih mengetahui ya bahawa kita masih ada lagi dosa besar, masih ada lagi fawahish dan ada dosa-dosa kecil yang masih lagi belum settle. Dan lebih daripada itu Allah tahu dia kalau sebelum Allah tahu ni memang betul-betul sampaikan dalam perut ibu kita Ustaz ya. Dia kalau tanya pada mak kita pun, mak saya Ustaz kan, kalau tanya ini Fazrul ni dulu waktu kecil dia buat macam mana, perangainya macam mana, mak kita tahu. Mak kita tahu ataupun tanya isteri kita kan, isteri kita tahu apa kelemahan itu, baru mak dan isteri pun kita dah tunduk tu pasal kita ada kelemahan. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang Allah yang mengetahui sejak daripada perut mak kita lagi sampailah kita berada di mana, buat apa. Jadi atas dasar itu Allah bawakan peristiwa ataupun ciri orang ahsanu ialah dia tak suka menyucikan diri, dia selalu merendahkan diri, dan itulah yang Allah beri conclusion ataupun kesimpulan huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa sebenar-benarnya, yang layak untuk diberikan ganjaran sebaik-baiknya apabila sampai di akhirat nanti. Sebabnya kita nak meneruskan lagi bagaimana kita nak mengelakkan diri kita daripada menjadi orang yang tidak bertakwa, ayat 33 hingga 44 untuk kita sama-sama cermati, ikuti agar kita selalu berteraskan wahyu, bukan berteraskan nafsu. Bersama Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Faz yang beri pencerahan dan perbandingan ataupun cara analogi yang mudah untuk kita memahami hakikatnya, banyaknya kita dosa, banyaknya kelemahan kita, dan kita janganlah berbangga-bangga dengan diri kita, dengan amalan kita yang sedikit ini, tapi sentiasa kita melihat kelemahan diri kita untuk kita sama-sama baiki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pelik kita banyak melakukan dosa, tapi pelik kalau kita tidak mahu minta ampun, kerana Allah Taala Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Ayat 33 dan hingga 44. 33 hingga 44. Sama-sama kita baca dengan tarannum bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-44 untuk kita bersama kita melihat kepada siapa yang mengikut kepada wahyu, siapa yang mengikut kepada nafsu. Mereka yang mengikut pada nafsu, Allah kata afara'aital ladzi tawalla, apakah kamu tidak melihat kepada orang yang berpaling daripada apa? Daripada wahyu, tidak mahu mengikut kepada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mahu mengikut sunnah Nabi. Maka orang ini kesan daripada mengikut nafsu, suka pada dunia yang telah dijelaskan pada ayat 29 ialah wa'ata qalilan wa akda, iaitu dia bagi sikit je Ustaz ya. Dia bagi derma sikit je, yang lain tu dia tahan, dan lebih daripada itu wa akda ini bukan sekadar tahan tapi dia minta balik.
minta balik, buruk siku. Dia sebenarnya dia bagi derma ke, dia bagi sumbangan tu pasal dia kata sila undi saya, sila sokong saya, ataupun tolong bagi projek lebih banyak lagi kepada saya. Itu adalah sifat-sifat orang-orang yang berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah, di mana mereka memberi itu, memberi manis muka, memberi apa saja yang mereka boleh beri, kerana mereka nak dapatkan lebih banyak lagi udang di sebalik mi yang mereka berikan. Maka indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Ya, Allah menyatakan di sisi mereka tu ada ke ilmu ghaib, dan mereka melihat perkara-perkara yang tak nampak itu, sehingga kan mereka sanggup untuk membuat teori sendiri, membuat teori bahawa tak apa, kita boleh sahaja bagi buat apa saja yang kita nak kerana kita akan selamat. Apakah mereka tahu perkara tersebut? Ini Allah persoalkan kerana ilmu ghaib ini hanya diberitahu oleh wahyu, bukan oleh nafsu ataupun oleh manusia itu sendiri. Pada ayat yang ke-36, amlam yunabba bima fi suhufi Musa, iaitu atau apakah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Iaitu kalau kita bercakap tentang dia tak percaya pada Quran, dia tak percaya kepada suhufi Musa. Ini maksudnya berbalik pada sejarah Ustaz ya. Dan juga wa Ibrahim alladhi waffa, iaitu kepada Nabi Ibrahim yang selalu menyempurnakan janjinya. Jadi kalau orang-orang musyrik Mekah itu kata bahawa kami ini adalah legasi daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menunaikan janji. Nabi Ibrahim itu sentiasa menghargai kepada wahyu. Jadi tidak mungkin jadi pengikut ataupun legasi Nabi Ibrahim tetapi tidak menunaikan janji dan tidak menunaikan janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-38, apakah yang ada pada suhuf Musa dan suhuf Nabi Ibrahim? Salah satu ajarannya alla taziru waziratun wizra ukhra, iaitu pada ayat yang ke-38, seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini ajaran daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai kita Ustaz ya. Tak ada pula orang ni boleh cover orang ni punya dosa, orang ni akan cover balik, tak. Masing-masing akan bertanggungjawab. Jadi kesannya apa? Kalau katakan di peringkat orang-orang di musyrik Mekah itu, dia kadang-kadang dia harapkan berhala akan memberi syafaat kepada dia. Biar dia buat dosa ke apa ke, dia mengharapkan Nabi Isa nanti menjadi savior kalau orang-orang Kristian. Semua itu adalah ajaran-ajaran yang somsang, yang tidak berteraskan wahyu, tetapi ia berlaku dalam pelbagai agama yang ada di dunia ini. Itu sebabnya apakah yang perlu kita buat? Kita perlu bertanggungjawab. Bertanggungjawab untuk apa? Berusaha sebaik mungkin sebagaimana dalam ayat 39, ayat 40, ayat 41 untuk kita baca bersama. Sekali lagi mengingatkan kepada kita tanggungjawab kita setiap daripada tuan-tuan perempuan yang bersama pada hari ini. Silakan Ustaz. Insya-Allah Safas. Dulu biasa orang selalu cakap Safas, tanggung dosa aku, dapat aku tanggung dosamu. Nak pakai satu, maknanya Al-Quran adalah alla taziru waziratu wizra ukhra, tidak menanggung dosa orang lain. Pun begitu mungkin, tapi kalau kita boleh buat kesalahan-kesalahan seperti fitnah itu, sehingga dalam hadis menyebut kita boleh, itu dosa yang kita lakukan kepada seorang itu, sehingga kita boleh hilang pahala kita sedekah kepada dia dan pikul pula dosa, sebagaimana dalam hadis. Tapi ada pun asasnya beginilah dalam ayat yang ke-38. Kita nak baca ayat 39, 40, 41. Sebagaimana kata Ustaz Fah, tanggungjawab kita sebagai selaku insan untuk kita sama-sama melakukan amal soleh. A'udzubillahi minasyaitanir wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujza Surah Al-Azim ayat yang ke-39, dan manusia hanya memperolehi apa yang telah diusahakannya. Ya, Allah menjelaskan wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Ma sa'a, ma amala, ma fa'ala. Tetapi bila bercakap tentang sa'a ini Ustaznya, dia bersegera. Ya, macam kita sa'i itulah bersegera kan. Kita antara Safa wal Marwah itu segera hajar mencari air untuk si anak tersebut.
Maka dalam hidup kita ini, apa yang kita usahakan, kita kena usahakan segera dan bersungguh-sungguh. Itu yang diwakili oleh perkataan sa'a. Maka apa yang kita usahakan bersungguh-sungguh itu, walaupun kadang-kadang penat Ustaz ya, penat juga, bukan kita tak penat bila kita berusaha sungguh-sungguh sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai adik-adik anak-anak pelajar yang belajar di sekolah, penat ya, cikgu-cikgu yang mengajar, yang berada di syarikat masing-masing memang penat. Tetapi Allah menyatakan wa anna sa'yahu saufa yura, iaitu apa yang mereka usahakan bersungguh-sungguh itu kamu akan lihat hasilnya. Saufa yura, akan lihat hasilnya. Jadi bukannya kalau kita penat-penat Ustaz ni, kadang-kadang tak dapat bonus, kadang-kadang tak naik pangkat, kita rasakan apa hasil saya berusaha bersungguh-sungguh dekat tempat kerja, kat rumah saya basuh pinggan ke, uruskan rumah, bukan dapat gaji daripada suami pun. Kalau ada yang bertanya ataupun bercakap sedemikian, jawapannya wa anna sa'yahu saufa yura, ya, bahawa nanti akan nampak dia punya hasilnya. Saufa itu maksudnya bukanlah hari ini buat terus dapat hari ini Ustaz ya. Saufa tu makan masa sedikit, tetapi itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasal Allah kata thumma yujzahul jazaa'al awfa, ya, mereka akan diberi balasan dan balasannya aufa, ya, yang amat sempurna. Aufa ini adalah yang paling sempurna Ustaz ya. Maksudnya kita buat apa yang kita buat itu yang terbaik, bersungguh-sungguh kebaikan, walaupun mungkin pasangan kita ke tak ada orang yang nak bayar gaji kita lebih ke dan sebagainya, tetapi Allah akan sempurnakan. Mana yang lebih bagus tuan-tuan? Bagi orang yang mengikut wahyu, maka dia akan cakap balasan Allah lah yang lebih bagus, kerana Allah mengawal segala langit dan bumi. Minta daripada bos, minta daripada kawan, minta daripada suami ataupun isteri, daripada anak, sebenarnya mereka sendiri pun mengharapkan daripada Allah yang mempunyai langit dan bumi. Jadi bila ada mindset ini, maka seseorang itu akan bersungguh-sungguh, ya, wa inna ila rabbikal muntaha, kerana sesungguhnya kepada Tuhan kamu kesudahan tempat kembali. Ya, kita walaupun kita mengharapkan, kita buat sungguh-sungguh harapkan manusia, tapi kita akan kembali pada Allah, dan pada waktu itu kita memang harapkan balasan daripada Allah. Sehingga kan ada hadis Ustaz ya, yang menyatakan bila orang tu dah derma, bila dah berjihad, bila dah memberi ilmu, tapi akhirnya bila ditanya kamu buat untuk siapa? Oh, untukmu ya Allah. Kadzabta, kamu penipu. Kamu buat kerana manusia, akhirnya pasal kamu dah dapat balasan daripada manusia, habis dah balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang Al-Muntaha ini, Sidratul Muntaha adalah satu perkara yang amat jauh bagi setengah orang Ustaz ya. Bagi orang kata Sidratul Muntaha jauh, muntaha kita pun tak pasti lagi, mungkin jauh mungkin dekat. Tetapi yang nak menunjukkan Allah ini dekat, perkataan pada ayat 43, wa annahu huwa adhaka wa abka. Kita baca sekali lagi ayat 42 hingga 44 untuk kita merasakan bahawa kita sebenarnya amat dekat dengan Allah dan Allah amat dekat dengan kita. Apakah persediaan kita menuju kepada Allah? Silakan Ustaz. Sama-sama kita melihat apakah bagaimana kata Ustaz Fazrul, persediaan kita, kerana persediaan sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita di atas dunia pun kita bersedia, nak pergi bercuti pun kita dah bersedia dengan kelengkapan masing-masing. Ini kita nak bertemu dengan pencipta kita yang menentukan nasib kita di hari akhirat sana. Sudah pastilah persediaan kita persediaan yang penuh rapi, persediaan yang terbaik insya-Allah. Ayat 42 hingga 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ dan sesungguhnya kepada Tuhan mulah kesudahan dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang ketawa dan menangis. Ini perkara yang menarik Ustaz ya. Allah yang sebenarnya membuatkan seseorang itu ketawa dan Allah yang menyebabkan seseorang itu menangis. Apa yang istimewa menangis dan ketawa ini? Satu, ia adalah perasaan kita. Yang keduanya, perasaan kita itu yang membuatnya Allah, maksudnya Allah ini adalah amat dekat dalam kehidupan kita seharian.
Dan lebih daripada itu, adhaka wa abka, orang yang membuatkan kita ketawa dan menangis ini adalah orang yang dekat dengan kita dan yang menyayangi kita. Kita mana ada ketawa dengan orang yang jauh daripada kita ataupun orang yang benci kepada kita, ya. Kita tak ketawa, kita ketawa, senyum, ya, ataupun menangis. Menangis ada dua, Ustaz, ya. Menangis kerana mungkin banyak dosa, ada kesilapan, ataupun menangis keriangan, ya. Itu adalah daripada orang yang kita cinta. Dia akan mampu membuat kita ketawa ataupun menangis, ya, tergenang air mata. Maka ini datang daripada Allah sebenar-benarnya. Dan bila dinyatakan ayat 43 ini untuk kita rasakan Allah memang dekat, Allah memang sayang dengan saya, baiklah saya ikut pada wahyu, bukannya ikut pada nafsu, kerana wa annahu huwa amata wa ahya. Allah lah yang mematikan, Allah menghidupkan. Saya nak bertemu dengan Allah, baiklah saya ikut panduan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita berwaspada dengan orang yang melebihkan dunia dan pengaruh dia, ya, kerana kesannya itu adalah amat buruk. Yang pertama. Yang kedua, kita pelihara diri dari melakukan dosa besar dan perkara maksiat yang boleh merosakkan amal kebaikan yang kita laksanakan. Utamakan yang utama, seperti mana dalam ayat yang ke-32. Yang ketiga, menjaga setiap amal perbuatan dan perbanyakkan taubat, kerana segalanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, jauhkanlah kami daripada melakukan dosa-dosa besar dan kecil, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada melakukan perkara keji, fahsya, perkara mungkar dan maksiat, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, terimalah taubat kami, ya Allah, peliharalah kami, ya Allah, daripada sebarang dosa yang menyebabkan kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk melakukan amal salih, ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk menjauhi perkara yang boleh mengundangkan kemurkaan dan kemarahan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami semua, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar kita dapat menjadi orang yang ahsanu, ya, mengutamakan, menjauhkan daripada dosa besar, perkara fahisyah, keji, dan juga perkara-perkara dosa kecil, mengikut keutamaan. Dan inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat, dalam tabung gerakan Al-Quran, kesedaran bahawa mengutamakan yang utama, sehingga kita dapat mewujudkan masyarakat beriman yang mengikut keutamaan, bukan selalu bergaduh pada perkara yang bukan dinyatakan di dalam Al-Quran. Kita bertemu lagi dalam halaman akhir surah An-Najm dan memasuki surah Al-Qamar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.